لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير ما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan bersyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat-Nya dan limpah kurnia-Nya dapat kita sekali lagi bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang diadakan di masjid ini. Jadi seperti biasa, kita bersambung bacaan kitab Penawar Bagi Hati, yang mana kita masih lagi berada di dalam tajuk atau bab yang pertama yang membicarakan tentang taubat. Malam ini kita akan sambung tentang satu lagi perbincangan tentang taubat ini, yaitu perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu menengok-nengokkan taubat. Jadi insyaAllah malam ini tuan-tuan kita akan sambung pada tajuk yang tersebut. Tuan boleh lihat pada muka surat 64. Muka surat 64, kita sambung pada bahagian yang terakhir ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa ja'alana mukhlisina bi qiraati. Dan ketahui olehmu bahawasanya yang menegah daripada taubat itu israr. Apa makna israr? Artinya tetap mengerjakan maksiat. Baik, dalam tajuk ini kita akan bincangkan tentang perkara yang menyebabkan seseorang itu tidak bertaubat ataupun seseorang itu enggan bertaubat. Maka satu perkara yang menyebabkan seseorang itu enggan bertaubat ialah israr. Israr maknanya dia bertekad untuk meneruskan maksiat. Israr ni makna seorang itu bertekad tetap untuk meneruskan perbuatan maksiat. Baik, apakah sebab seseorang itu bertekad untuk meneruskan perbuatan maksiat sehingga orang yang al-asi ini, orang yang derhaka ini tidak meneruskan taubat ataupun tidak menyegerakan taubat. Maka di sini ada 5 perkara yang dibincangkan di dalam kitab ini. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, dan adalah sebab bagi israr itu 5 perkara. Jadi sebab bagi seorang itu berterusan melaksanakan maksiat dan enggan bertaubat. Sebabnya ada 5 perkara. Yang pertamanya, bahawasanya seksa yang dijanjikan itu bertanggung, dan tabiat manusia itu bermudah-mudah ia dengan barang yang tiada ditunai. Baik, yang pertama, apa pasal seseorang itu dia seronok melakukan maksiat, dia tak mau berhenti. Dia rasa rugi kalau dia tinggalkan maksiat ni. Dia rasa tak ada sebab dia nak berhenti daripada maksiat. Maka yang pertamanya, antara sebabnya, dia tahu bahawasanya setiap perbuatan maksiat itu Allah Ta'ala janjikan dengan azab seksa yang amat pedih di hari akhirat. Tetapi bila disebutkan janji yang Allah Ta'ala akan seksa pada hari akhirat, bermakna janji ini ialah janji yang akan dilaksanakan pada hari akhirat, maknanya pada masa depan. Dan siksaan ini bukanlah berlaku segera di dalam dunia. Siksaan ini tak berlaku segera dalam dunia. Bahkan
janji siksa Allah Ta'ala itu bertangguh. Maknanya Allah Ta'ala tangguhkan dulu setiap perbuatan maksiat dan dosa yang dilakukan oleh anak Adam ini. Allah Ta'ala tangguh untuk Allah Ta'ala jalankan hukuman siksaan ini di hari akhirat. Tangguhkan dulu. Di dalam dunia Allah Ta'ala tak ambil. Di dalam dunia Allah Ta'ala tak turunkan azab siksa terhadap pelaku-pelaku maksiat ini. Maka sebab itulah orang yang melakukan maksiat ini, dia masih meneruskan maksiat dia, walaupun dia tahu kata maksiat itu satu perbuatan dosa yang dosa ini akan menyebabkan siksa di hari akhirat. Sebab dia tahu siksa ini bertangguh. Allah Ta'ala tidak menyegerakan siksa di dalam dunia. Kalau Allah Ta'ala bayar cash dalam dunia ni, siksa ni semua orang tak berani buat maksiat. Disebabkan siksaan itu Allah Ta'ala tangguh di hari akhirat. Maka sebab itu ramai orang yang susah nak berhenti daripada maksiat. Dan tabiat manusia, perangai manusia ni, mana-mana manusia serupa. Perangai dia bermudah-mudah dengan barang yang tiada di dunia. Maknanya manusia ni perangai dia tak peduli kalau benda yang belum lagi berlaku, benda yang lambat lagi nak jadi itu dia tak kisah. Ni perangai manusia, lambat lagi, lambat lagi. Anak-anak kita nak puasa lambat lagi. SPN lagi 2 tahun, tak ada. SPN lagi setahun. Jadi bertanggung. Bila mai dekat-dekat nak puasa baru kelang kabut. Pergi cari kawan ni, tolong ajak anak saya tadi, dia ni bahasa Arab dia ataupun matematik dia ataupun bahasa Inggeris dia ni lemah sikit. Dah lagi 2-3 bulan nak puasa, tak payah. Dia perangai manusia ni, dia suka bertanggung. Kita buat kerja, dia berjabat mai akhir tahun, Allah kerja bertimbun nak kena selesai. Ni besar nak audit ni. Kelang kabut dah. Yang dulu kita duduk melengung kan. Keluar rehat tu pukul 11 kemah baru balik ke pejabat. Relax nak kerja tak banyak. Bila mai hujung-hujung tahun tu kelang kabut. Tu perangai kita suka bertanggung. Bila mai dekat-dekat nak sampai masa dia kita kena laksanakan, barulah kita kelang kabut. Maka sebab tabiat manusia ini, dia tak peduli benda yang akan berlaku ataupun benda yang lambat lagi nak sampai, dia suka tangguh-tangguhkan. Maka dengan sebab itulah dia menangguhkan taubat. Disebabkan azab siksa tu Allah Ta'ala tangguh, maka dia rasa tak takut, dia boleh tangguhkan taubat dia. Ini yang pertama, sebab seseorang itu bertekad untuk meneruskan maksiat. Baik, bagaimana cara penawar bagi penyakit ini? Apakah penawar dan ubat untuk mengubati penyakit ini? Maka ubatnya bahawa berfikir ia, supaya mengetahui ia akan bahawasanya tiap-tiap barang yang datang, tiap-tiap barang yang akan datang itu hampir ia. Dan yang jauh itu barang yang tiada datang, seperti yang telah lalu. Baik, ubat dan penawar untuk mengubati masalah. Masalah seorang ini suka bermudah-mudah dengan benda yang belum lagi sampai masa. Yang pertama, dia kena berfikir. Sebab Allah Ta'ala bagi akal. Bila bagi akal ni, akal fikiran inilah yang digunakan untuk mendapatkan perkara yang keputusan yang betul dalam satu-satu perkara yang dibuat dalam dunia. Itu guna akalnya untuk membuat satu keputusan yang betul. Jadi dia berfikir yang pertama bahawa tiap-tiap perkara
sampai kepada kita, apa tak kira, sebenarnya dia semakin lama semakin menghampiri kita. Contohnya seperti ajal maut. Ajal kita ni kita rasa orang berumur 20 tahun, kita rasa lambat lagi, kita umur lagi 80, lagi apa, umur 80 tahun baru mati, umur 60 tahun boleh lagi 20 tahun baru. Dia rasa lama lagi, dia rasa umur dia panjang lagi. Sebenarnya umur manusia ni dia menyusut, dia semakin kurang, bermakna ajalnya semakin hampir. Sebab setiap seorang ini dia akan menemui ajal. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa itu akan merasai mati. Ya. Bila kita tak tahu, Allah Ta'ala tetap tiap-tiap seorang itu ada ajalnya. Tetapi ajal pasti akan tiba. Dia tiba bermaknanya masa akan datang. Belum sekarang ini, tetapi bila? Mungkin tadi, mungkin esok. Mungkin esok pagi ataupun mungkin lusa. Mungkin lagi 20 tahun, lagi 40 tahun. Walau bagaimanapun, setiap benda yang akan datang kepada kita ini sebenarnya dia hampir. Semakin lama semakin hampir, semakin lama semakin hampir, semakin lama semakin hampir. Dia kena baca begitu. Dia kena fikir begitu. Itu yang pertama. Yang keduanya, benda yang jauh. Benda yang jauh, yang belum sampai, yang belum terjadi, ialah seperti yang telah terjadi. Dia kena fikir. Benda yang belum terjadi itu dia pasti akan terjadi. Macam ajal kita tadi lah. Belum lagi tiba ajal kita, tetapi dia pasti akan tiba kepada kita. Jadi dua perkara ini sebagai satu pendorong untuk kita bertaubat kepada Allah. Dua perkara. Bila kita fikir sebagai satu pendorong untuk kita bertaubat kepada Allah dan memberhentikan kegiatan maksiat kita. Pasal kita tahu siksa Allah Ta'ala ni memang jauh lagi akan datang, tetapi kita kena ingat ajal kita. Bila datang ajal, maka pada waktu itu siksaan Allah Ta'ala terhadap perbuatan dosa kita itu sudah terlaksana. Sebaik saja kita menemui ajal kita, baik kita habis umur, itulah bermula tanda kita akan menemui siksaan dan juga azab siksa daripada Allah akibat dari perbuatan dosa itu. Dan bahawasanya mati itu lebih hampir ia kepada seorang daripada tali sepatunya. Dia kena fikir bahawasanya orang yang buat dosa ni, orang yang tetap berkeras untuk meneruskan perbuatan dosa, dia kena fikir bahawasanya mati itu sebenarnya hampir. Seperti mana hampirnya tali sepatunya, tali seliparnya, tali kasutnya, hampir macam mana? Hampir tali kasut dengan kulit kakinya. Sebagaimana hampirnya ajal seseorang itu dengan seseorang, begitulah hampirnya tali kasutnya seperti hampir tali kasut seseorang itu dengan kulit kaki. Ini sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Bilal Ibn Rabah. Sayyidina Bilal Ibn Rabah dia cerita tentang kematian. Dia kata seorang anak Adam ini, dia kata apa? Tiap-tiap seorang itu, tiap-tiap seorang anak Adam, dia berpagi-pagi dengan ahlinya, dengan ahli keluarga. Maknanya setiap pagi dia bangkit, dia duduk bersama dengan ahli keluarganya. Sedangkan dia kata apa? Kematian itu, ajal itu lebih dekat, lebih hampir daripada tali sepatunya.
Maknanya tali sepatu dengan kulit kakinya tak jauh. Itu ibarat ataupun bandingan. Tali sepatu seseorang, kalau kita pakai kasut ada tali dengan kulit kaki kita jauh, tak jauh dekat kan? Kalau kata nak banding dengan ajal maut ini, lebih dekat daripada tali sepatu dengan kulit kaki seseorang. Maknanya apa? Maknanya ajal maut ini dia pasti akan terjadi. Dia akan sambat kita bila-bila masa. Ini sebagai satu pengajaran. Kalau kita tak tahu ajal maut kita tu bila akan berlaku. Dan tiada mengetahui ia adakah hari ini akhir umurnya. Dia tak tahu adakah hari ini akhir umur ataupun esok ataupun sebentar lagi. Dia tak tahu akhir umur seseorang itu. Dia kena fikir, apabila mati ini pasti berlaku, dapat pasti itu hampir dengan jiwa satu dengan diri seseorang ini, maka dia perlu memberhentikan pergata maksiat dia supaya dia bertaubat kepada Allah. Dengan taubat itu dia dapat membersihkan segala dosa dan terlepas daripada azab siksa Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhir. Itu yang kedua. Baik. Kemudian yang ketiganya, kemudian berfikir ia, orang yang melakukan maksiat ini, dia kena berfikir betapa penat dia bekerja seperti kerja sawah, kerana takut ketiadaan makanan pada tahun hadapan. Maka seperti menanggung, ia akan penat bekerja kerana hendak melepaskan lapar tahun di muka, yakni tahun hadapan. Seperti itulah menyegera ia akan taubat kerana melepaskan siksa pada masa yang akan datang. Kerana apa? Kerana lapar itu pun bertangguh juga, dan siksa api neraka itu lebih pedih daripada lapar. Kemudian yang ketiga, dia buat bandingan kepada kita. Dia suruh kita fikir, ya. Dia suruh kita fikir urusan dunia kita. Ini yang paling mudah sekali, ya. Urusan dunia ni yang kita buat hari-hari, dia bandingkan dengan urusan dunia kita. Urusan dunia ni yang memang kita hari-hari kita buat dan kita boleh erti benar ni, ya. Dia bandingkan apa? Dia bandingkan seperti seseorang itu melakukan kerja benda, kerja sawah. Orang itu bekerja, tak kira kerja apa, dia kena fikir betapa penatnya seseorang itu bekerja. Sama ada kerja sawah ke, kerja sendiri ke, atau berniaga ke, kerja dengan orang ke, kerja dengan kerajaan dan sebagainya. Tak kira kerja apa. Sebab apa dia berusaha gigih untuk bekerja? Kerana takut ketiadaan makanan pada tahun hadapan. Orang yang buat bendang zaman dulu ni, dia buat bendang tahun ni nak simpan makan tahun depan. Ini cerita zaman dulu lah. Orang buat bendang, bukan zaman law, buat bendang zaman law tu kita jual tu boleh. Dapat padi tu, orang buat bendang, tuan lah buat bendang tanam padi pun tak boleh makan padi dia. Tak boleh makan apa. Dia kena beli dekat Bernas tu. Dia kena beli cap langsat. Boleh dia makan bukan hadiah sendiri, dia tak boleh makan. Dia tolak di kilang Cina, kilang Bernas. Proses nak makan beli sendiri di supermarket. Orang buat benar, kan? Jadi orang yang bekerja zaman dulu ni, orang buat kerja sawah, kerja benang, dia bukan nak untuk untuk jual tau. Zaman dulu dia buat benang untuk makan tahun depan. Orang bagi apa? Padi gemai, padi perang, padi setahun sekali. Sebab kita tak nak lah zaman orang tua kita dulu kan.
Padi ini dia boleh bukan boleh makan lalau tu, tak boleh, dia boleh. Kita buat tahun ni, dapat kita tanam padi sebanyak mana yang mungkin dalam tanah kita susah payah kerja hari-hari. Kemudian kita tuai padi, kita ketam padi, dapat simpan dalam telapang. Simpan lama mana setahun. Kita simpan dulu, kemudian kita herik. Lepas herik, simpan dah, herik, buang dia punya apa nama tu, tangkai dia, simpan dalam telapang setahun. Lepas setahun barulah kita misi buang ni lah padi ya. Buang kulit, buat apa, kulit padi tu, baru jadi pan. Orang makan untuk tahun depan. Tempat kita tak ada orang tuan-tuan ni. Yang saya boleh cerita ni pasal saya duduk di tadi. Di tadi masih ada lagi sama saya dengan ni. Itu boleh cerita. Dia tak tanam padi yang kita ni, padi gemai. Dia ketam. Dia sampai dia ketam, dia buat gemai. Kita buat gemai. Kita buat gemai. Itu tuan takut teman dulu kan. Jadi simpan tu untuk makan tahun depan. Maka tiap-tiap hari kerja. Dia takut. Pasal apa takut? Takut tahun depan kalau dia tak buat benda tahun ni, tahun depan lapang, tak ada makanan. Orang dulu hidup dengan usaha sendiri je. Dia boleh makan sudah lah. Dia tak ada duit, dia memang ada betul. Baik. Jadi dia buat bandingan begitu. Kerja buat kerja benda ni, kalau takut tiada makanan pada tahun depan. Macam kita zaman lalu ni kerja tak duit, takut tak ada duit zaman tua, masa pencik. Kita simpan, simpan KWSP, dia. Kalau ada pencik, tak buatlah pencik. Pasal apa kita kerja juga? Orang yang kerja dengan kerajaan tu tak mau berhenti, takut hilang pencik. Pasal takut masa tua esok kita ni tak ada duit. Takut kita duduk merempat. Takut kita duduk minta duit dekat orang. Jadi kita kerja daripada muda ni, 40 tahun kerja. Masa tua ni lah kita boleh menikmati hasil kerja kita. Dan kita selesa. Dan kita tak minta duit kat orang dah. Kita tak hutang dengan orang. Kita tak meminta-minta dan merempat. Itu benda yang kita buat hari-hari dalam dunia ni. Yang kita fikir ni, kita hantar anak pergi sekolah ni, kita hantar anak pergi universiti apa semua ni, kita takut tak mau anak kita merempat. Mau anak kita tu boleh kerja cari duit, esok pun masa tua senang macam kita. Benda tu semua orang boleh fikir. Kita duk gelut hari-hari ni tuan-tuan ni. Kita duk gelut hari-hari ni. Kita duk gelut pergi kerja pagi tu, pukul 8 pagi masuk kerja, dah balik pukul 4 petang atau 4:30 petang, 5:30 petang kita balik. Hari-hari kita buat ni. Kita gelut pula anak kita gelut suruh pergi sekolah. Anak tak mau pergi sekolah, susah hati ni, tidur tak lena. Anak tak mau ngaji, susah hati ni, tidur tak lena. Fikir pasal apa kita fikir macam tu? Kita fikir takut anak kita esok ni dia tak boleh berdikari mencari rezeki sendiri. Takut lagi anak kita ni merempat, tak ada kerja. Bila tak ada kerja, tak ada duit. Bila tak ada duit, dia tak ada masa depan dia untuk dia hidup zaman tua dia tu. Takut dia ni merempat, tak ada rumah, tak ada anak bini. Kita tak ada cucu. Anak kita tak ada bini, tak ada anak cucu kita. Kita takut ni. Betul tak? Betul tak? Semua orang fikir macam tu kan? Tak ada siapa pun tak fikir macam tu. Semua orang fikir macam tu. Dia suruh kita fikir benda ni. Pasal kita tak mau masa depan kita esok, masa tua kita esok ni merempat, meminta-minta sedekah pada orang ni. Maka kita dah usaha tiap-tiap hari. Kita tahu dah masa depan tu akan berlaku macam tu. Kalau kita tak kerja sungguh-sungguh, masa muda kita, masa tua kita menyesal. Betul tak? Semua kita biasa tengok lah. Dalam dunia ni benda ni berlaku. Orang mana kerja, orang mana apa, tengok masa tua apa jadi. Merempat di jalanan. Rumah pun tak tahu.
orang pun tak mau. Betul tak? Kita tengok dengan mata kepala kita sendiri dan tidak boleh diingkari perkara itu. Tetapi tidakkah kita fikir tentang janji Allah Ta'ala di hari akhirat terhadap perbuatan dosa yang kita buat? Kita tak fikir. Pernahkah kita fikir ni, kita takut ni apa nak jadi kat kita ni di hari akhirat esok? Kalau kita tak berusaha bersungguh-sungguh untuk memberhentikan kegiatan maksiat kita dan segera untuk bertaubat kepada Allah. Bagaimana orang yang bekerja sawah tadi, usaha buat bagi jadi juga hasil tahun ni, tahun depan selamat, ada makan. Kita kerja selama 20-30 tahun, insya-Allah kita pencen esok dapat KWSP kalau boleh buat peluang lah tu kan. Aku pula zaman ni tak tahu lah, zaman saya esok nak boleh buat peluang macam mana tak tahu lah KWSP. Zaman saya esok ni kerja punya teruk daripada pagi sampai ke petang. Bila main tua kita nak rasa usaha kita dalam dunia ni kan, nak menikmati hak yang kita usaha dalam dunia ni, boleh buat keluar 30% saja. Mana tahu lepas boleh buat keluar 50% simpan, tak boleh keluar lagi. Umur 60 boleh buat keluar 50%, nanti umur 65 dan kita mampu dulu baru boleh keluar, dan kita mati. Tak boleh rasa juga nikmat dunia tu. Tapi nak nikmat akhirat ini Allah Ta'ala janji dah. Nikmat akhirat Allah Ta'ala janji dah. Kalau kita buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, amal kebajikan, amal soleh kita buat, confirm kita dapat. Itu kita dapat. Tentu kita dapat di hari akhirat esok kalau amal soleh kita tu ikhlas dan kita mendapat keredaan Allah pada hari akhirat esok. Dua benda ni, amalan kita ikhlas dan kita dapat keredaan Allah pada hari akhirat, maka kita akan dapat ganjaran hasil daripada penat lelah kita berbuat ibadat dalam dunia. Jadi dia buat bandingan tentang orang bekerja sawah, dia takut lapar, ini semua ni buat bandingan ni, benda yang kita boleh tahu, kita nampak. Nak bagi kita fikir, nak bagi kita fikir apa? Nak bagi kita fikir supaya kita segerakan taubat. Sebab kita tahu pada masa akan datang, iaitu pada hari akhirat, kalau kita tak segerakan taubat, sudah tentu kita akan diseksa, dimasukkan dalam neraka akibat perbuatan dosa. Samalah kita akan kalau kita tak bekerja, kita akan kelaparan di tahun depan. Di masa akan datang kita akan kelaparan kalau kita tak bekerja. Kalau kita tak tanam padi tahun ini, tahun depan tak ada simpanan padi, tak ada makanan. Begitu juga kalau kita tidak bertaubat kepada Allah dalam dunia ini, maka di masa akan datang, iaitu di hari akhirat esok, di hari akhirat kita tidak akan dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita akan kelaparan. Kita akan kelaparan di dalam neraka Allah. Kita akan diazab dengan siksaan Allah Ta'ala disebabkan perbuatan dosa dan disebabkan kita tidak bertaubat dalam dunia. Kita menyesal. Sebagaimana orang yang tak kerja sungguh-sungguh dalam dunia ni, masa umur tua dia cukup menyesal. Dia tengok kawan dia senang-senang, dia rasa menyesal semua. Dia malas kerja. Dia tengok kawan-kawan dia semua senang-senang dengan anak cucu dia. Dia merempat, dia menyesal. Dia dah jumpa kawan-kawan dia pemandu. Begitulah orang yang tidak bertaubat kepada Allah, dia akan menyesal pada hari akhirat. Dengan sebab dia disiksa sedangkan dia melihat rakan-rakannya itu bersenang-lenang dalam syurga. Ini benda yang kita boleh fikir, tuan-tuan. Baik. Itu yang ketiga. Seperti itulah menyegera ia akan taubat. Itu bandingan. Kerana nak melepaskan seksa pada masa akan datang. Sebagaimana orang yang segera melakukan menanam padi ataupun
membuat sawah bendang ini supaya lepas daripada kelaparan pada masa akan datang, pada tahun depan. Begitulah orang yang bertaubat ini, dia segera akan taubat supaya melepaskan siksaan Allah Ta'ala pada hari akhirat esok. Baik, kerana lapar itu pun bertanggung juga. Lapar itu pun benda yang bertanggung, kan? Tak lapar lagi. Tapi kalau kita tak buat benda sungguh-sungguh, tak dapat hasil, tahun depan kita lapar lagi. Itu benda bertanggung. Siksaan Allah Ta'ala pun bertanggung juga. Kalau kita tak segerakan bertaubat, maka kita akan bertemu dengan siksaan Allah. Begitu juga kalau kita tak segera tanam padi, kita buat lambat saja, atau orang lain dah menanam padi dah kita tak tanam, tahun depan kita akan lambat. Orang lain dah buat. Tuan-tuan boleh fikir tak benda tu? Benda boleh fikir. Benda boleh fikir. Tak tahu kalau tak ada fikir lagi, tak tahu. Kita ni sibuk dengan benda dunia. Apa-apa kita letak dunia dulu nombor satu. Tuan-tuan pergilah mana-mana, jumpalah mana-mana, dunia letak nombor satu. Hak agama ni letak belakang sini. Hak akhirat letak belakang. Pasal apa? Pasal dia nampak dunia tu benda yang boleh rasa nikmat dia segera dalam dunia. Akhirat dia tak nampak. Hak agama ni dia abad benda yang tak nampak lagi dalam dunia. Benda yang tak boleh rasa segera dalam dunia. Dia tertangguh di hari akhirat. Dia kena ada keimanan. Dia kena ada keimanan yang kuat, baru betul-betul dia berikut. Benda agama ni letak belakang tu. Kita tengoklah dalam apa urusan sekalipun, agama dia letak belakang. Dunia ni. Orang yang utamakan dunia di atas akhirat, orang yang utamakan dunia atas akhirat, orang yang macam ni, maka di akhirat dia akan rugi banyak. Pasal dia menghabiskan masa dia untuk dunia, dia akan sangat rugi dan menyesal. Orang yang mengutamakan akhirat atas dunia, dia untung di hari akhirat esok. Dia untung di hari akhirat. Untung sangat-sangat. Itu beza dia. Baik. Dan siksa api neraka itu lebih pedih daripada lapar. Siksa api neraka lagi tu daripada lapar ni boleh tahan. Tapi kalau di hari akhirat tak boleh buat apa. Kita nak patah balik tak boleh. Baik, yang kedua. Sebab yang kedua, sebab seseorang itu bertekad untuk meneruskan maksiat. Sebab seorang itu dia tak mau berhenti kegiatan maksiat dan tidak mau bertaubat. Sebabnya yang kedua, sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan. Maksiat ini, perkara maksiat dosa dalam dunia ni semua benda sedap. Tak ada seronok. Pasal apa dia jadi seronok? Pasal hawa nafsu dalam tubuh badan kita ni, dia memandang, dia nampak setiap maksiat itu benda yang cukup nikmat. Kalau kita mengikut hawa nafsu kita, ada di begitu. Sebaliknya iman kita, dia memandang maksiat ini benda yang cukup, yang dia benci. Maksiat ini benda yang kalau boleh dia nak jauhi, dia tak mau. Dia cukup kotor dan keji. Tetapi hawa nafsu dia melihat maksiat itu benda yang cukup sedap dan nikmat. Jadi antara sebab orang yang suka meneruskan maksiatnya, orang yang tak mau berhenti maksiat, pasal apa? Pasal maksiat ni sedap. Maksiat ni nikmat. Berzina seronok. Berzina ni nafsu seronok. Sebab tu dia tak boleh berhenti daripada berzina. Sama ada lelaki atau perempuan seronok, dia seronok. Isap dada, sedap. Isap dada.
dia tak lewati daripada hisap dadah sebab sedap. Ketagihan. Main judi, memang seronok main judi. Lagi tak dapat lagi tu dia lagi tak dapat lagi tu dia pukul. Dia nak pergi dapat juga. Dia sanggup jual tanah benda dia, jual habis harta benda dia. Pasal seronok dia. Sebutlah apa maksiat, maka maksiat ini dihiasi dengan benda-benda yang cukup menyeronokkan. Kenapa? Hawa nafsu nampak begitu. Jadi inilah antara sebab seseorang itu suka untuk meninggalkan maksiat, kerana seronoknya maksiat tersebut. Baik, bagaimana penawar dia? Cara kita nak mengobati orang yang ketagih maksiat. Orang yang ketagih maksiat dia susahlah. Cara penawar ubat dia, kata ulama, bahawa berfikir dia suruh fikir. Dia suruh fikir. Allah Ta'ala bagi akal pada manusia ni. Apa guna akal? Akal ni guna dia untuk membezakan, untuk membuat keputusan di antara perkara baik dan buruk dan apa implikasi. Kalau kita buat benda ni, akhir benda ni buruk, kita tahu kalau kita apa implikasi. Kalau kita buat benda ni baik, apakah manfaat. Akal itulah yang akan fikir, dia akan buat keputusan. Dia fikir dia akan buat keputusan ke arah. Sebab itulah dalam bab ini kita kena guna akal yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Tak ada jalan lain, tak ada ubat pun nak pergi cari informasi macam mana ubat nak buang maksiat ni. Pergi cari informasi tak akan selesai. Orang ketagih dada, kan? Masuk pusat, keluar hisap dada balik. Masuk dalam pusat tu, dia lagi tokan hisap dalam pusat. Dalam pusat tu dia punya apa? Sumber dadah tu lebih senang daripada dulu. Tak semua pusat. Masuk pusat keluar jadi balik. Kalau kita bagi ulama, pasal dia tak ada fikir, dia tak ada. Tak boleh selesai juga bagi satu dadah sintetik. Ada satu program dadah sintetik untuk menggantikan ketagihan dadah. Dia bagi satu dadah sintetik itu, dadah ubat untuk mengurangkan ketagihan. Dia di bawah bawah ni lah, bawah pengawasan doktor. Lama-lama dia boleh buat, tak boleh juga. Tagih tu pula. Akhirnya kembali balik. Pasal dia tak berfikir. Dia tak berfikir. Islam dia ajak cara lain, dia tak ajak cara macam tu. Ya. Jadi bahawa berfikir bahawasanya jika doktor yang kafir menyebut baginya akan air sejuk pantang bagi penyakit dan memberi mudarat oleh air sejuk itu akan dia, nescaya meninggalkan ia akan air sejuk itu sekalipun bersangatan ingin ia kepada. Dia buat bandingan juga. Dia suruh kita fikir. Fikir ni benda yang kita boleh, yang senang kita nampak dalam dunia. Kita suruh fikir benda jujur, benda akhirat ni, benda tak nampak. Perlu fikir yang benda yang kita tu lalu hari-hari ni. Fikir benda tu. Dia suruh fikir. Paling senang apa dia? Dia kata, kalau kita jumpa seorang doktor yang kafir, dia habaq kafir ni pasal apa? Pasal doktor tak kira kafir ke Islam, kita percaya. Doktor Islam, mana doktor yang kafir pun kita percaya. Apatah lagi doktor Islam. Kita percaya apa ada habaq dengan kita. Kita percaya apa ada habaq dengan kita. Tuan-tuan, ada dalam ni disebut apa nama? Dalam laman sosial ni dia ada dia dah senaraikan golongan-golongan yang dipercayai oleh masyarakat orang. Dia letak golongan yang paling dipercayai antaranya doktor. Yang paling dipercayai.
90% semua orang percaya doktor. Tak ada yang kita tak percaya. Lepas tu dia turun sikit, ada guru yang dia percayai. Yang manusia, orang ramai dia percaya. Bila kawan dia kata apa, doktor dia kata ni, dia percaya. Itu dalam kaji sendiri. Ada dia buat senarai graf apa, dia bagi apa, dia buat satu graf tu. Yang paling tinggi ramai orang percaya ialah golongan doktor. Doktor tu bagi ubat apa dia telan. Kalau mati pun dia kata bukan pasal doktor ni, memang ada masalah, memang dah sampai hati. Orang percaya. Kemudian yang kedua ni, yang paling tak percaya sekali, tahu tuan siapa dia? Alas sekali ahli politik. Ahli politik itu bukan, dia kata itu dalam kaji sendiri 30% dia percaya ahli politik ni. Last sekali. Sebab tu dia kata apa tengok ni? Ulama dulu dia hebat. Dia buat bandingan doktor ni semua orang percaya. Tak ada siapa pun tak percaya. Walaupun doktor tu kafir sekalipun dia percaya. Jika seorang doktor yang kafir menyebut baginya akan air sejuk itu pantang bagi penyakit dan memberi mudarat pada air sejuk itu akan dia, nescaya meninggalkan ia akan air sejuk itu sekalipun bersangatan ingin ia kepada. Kalau seorang doktor bagi tahu kepada kita, dia kata apa, air sejuk ni jangan makan. Bila ada penyakit, pantangnya jangan makan air sejuk. Kalau makan bagi mudarat, maka kita percaya kepada dia, kita tak minum yang sejuk, walaupun kita cukup teringin yang sejuk. Kalau seorang doktor bagi tahu kepada kita, dia kata cik ni dah ada biji manis ni, tak boleh dah minum teh tarik, tak boleh dah, roti canai kita makan. Yang tu pula hari-hari wirid kita bagi-bagi teh tarik, kita tak ingat. Bila satu hari kita diberitahu oleh doktor kita telah mengidap penyakit kencing manis, tak boleh minum teh tarik. Teh tarik ni kalau kita tak minum sehari, dia jadi apa? Tak boleh duduk, tak tahu dulu. Tetapi bila doktor bagi tahu kepada kita ni, kalau hang tak berhenti minum teh tarik ni, tak berhenti minum benda-benda manis ni, esok ni kaki kak ni. Dia kata begitu. Jaya hidup-hidup. Kaki kerat dah, ni teruk dah, parah. Gula cukup tinggi dah. Dia kena kurang kan, tak boleh makan dah. Oh, saya tak boleh tinggal teh tarik, tak boleh. Doktor habaq tak boleh. Tahap kritikal, pokok nak kurang gula pun tak boleh. Kita percaya pada doktor, kita tahu. Doktor tu kata apa? Kalau tak ni, kaki kerat. Dengan kaki kerat tu, dia tahu terus apa nama teh tarik kita. Tak makan langsung. Walau kita tengok kawan kita duk minum teh tarik, order teh tarik satu. Tak. Saya bagi ayat kosong, ayat suam panas. Ayat suam. Pasal apa hari ni tak minum teh tarik? Saja anak ni. Saja hari ni nak minum ayat suam. Tak mahu. Punya teringin teh tarik tapi tak boleh minum. Dia minum ayat suam. Pasal doktor dah bagi amaran. You ingat kalau you minum lagi, you punya kaki tu kerat. Doktor tu kata. Dia dah fikir pasal kaki nak kena kerat. Kalau doktor kata, doktor tak kata macam tu. Doktor tak kata macam tu lah. Dia beritahu, dia kata kalau kita tak jaga pemakanan kita, akan jadi mudarat. Akhirnya penyakitnya akan jadi mudarat. Kita takut juga. Maka kita sanggup meninggalkan benda yang kita cukup teringin. Betul tak? Maka hendaklah mengetahui itu bandingan dia buat tentang perkara kedua, benda yang seronok dan sedap. Maksiat tu benda seronok, benda sedap dalam dunia ni. Tapi kita kena ingat, setiap maksiat yang kita buat implikasinya hari akhirat. Maka kita kena berfikir sebagaimana seorang yang kena penyakit berfikir dia tak boleh makan benda-benda yang
Dia kata apa? Maka hendaklah mengetahui ia akan bahawasanya Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih besar daripada doktor itu. Dia kena tahu doktor kalau bagi tahu kepada kita pun kita percaya ada apa dia apa kalau suruh pantang walaupun benda yang kita teringin sangat pantang disebabkan doktor apa kita percaya kita tinggal. Takkan Allah Ta'ala dan Rasul kita Allah Ta'ala bagi tahu azab seksa di hari akhirat kalau kita melakukan perbuatan dosa. Nabi bagi tahu azab seksa di hari akhirat kalau kita melakukan perbuatan dosa ini. Takkan kita tak percaya? Seorang doktor yang kafir pun kita percaya. Maka Allah dan Rasul itu lebih besar daripada seorang doktor. Maka sudah tentu mesti kita kena percaya. Maksudnya kita beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Kalau tak percaya, kafir. Tak percaya dengan Allah, kafir. Tak percaya, tak beriman. Bila kita percaya kepada Allah, bermakna kita kena percaya setiap janji Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala janji yang buat dosa ni, janji dia berjadi, kita kena percaya. Bila percaya, janji itu tinggal maksiat. Satu benda cukup mudah. Bagaimana kita percaya seorang doktor, dia beritahu kepada kita, kalau tak tinggal makan yang manis ni, yang kita suka ni, penyakit kita akan bertambah tenang, penyakit kita akan semakin teruk, akhirnya boleh membawa kepada kematian misalnya. Kita takut. Sepatutnya yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita, Nabi Rasul beritahu ancaman-ancaman daripada Allah, ancaman daripada Rasul tentang azab seksa yang Allah Ta'ala akan kenakan kepada orang yang melakukan maksiat dan dosa ini di hari akhirat. Kita sikit pun tak pasal. Pasal apa? Pasal tuan-tuan, macam saya sebut tadi ni, kita mengutamakan dunia di atas akhirat. Kita letak dunia dulu nombor satu, akhirat kita letak nombor dua. Disebabkan dunia kita letak nombor satu, akhirat kita letak nombor dua, inilah apa yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita tak pasal nanti. Apa yang Rasul bagi ancaman kepada kita terhadap dosa yang kita buat, kita tak pasal nanti. Tetapi bila doktor beritahu kepada kita ni, kalau kita tak pantang gula, tak pantang kolesterol ni, jantung masalah, darah tinggi naik, kencing manis pun masalah, kita takut. Kita dah takut. Dengar 3 penyakit ni kita takut. Pasal benda tu kita rasa. Hak akhirat, iman. Akhirat iman. Jadi kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia, kalau benda yang kita tengok dengan mata kita dalam dunia ni, kita akan rasa takut. Sebab kita nampak dengan mata. Benda akhirat, dia berkait dengan iman. Kalau kita tak rasa apa yang Allah Ta'ala sebut di hari akhirat, tak sikit pun rasa ataupun rasa sikit-sikit je, iman kita sangat lemah. Orang yang iman dia kuat, apa yang Allah Ta'ala sebut di hari akhirat dia takut. Itu tanda iman kuat. Kalau disebut benda-benda yang ancaman Allah Ta'ala pada hari akhirat, kita tak pasal takut, itu tanda iman kita lemah. Tanda kita mengutamakan dunia dan akhirat. Itu tak kita boleh kenal dari kita semua. Tak ada orang lain ni utamakan akhirat dan akhirat. Dia letak dunia dulu, akhirat tu nombor dulu. Tak dunia dulu. Akhirat ni dia buat gunung. Dan nak paisa SPM bagi baca Yasin. Ya tak? Salah tak salah? Dan nak paisa SPM, bagi baca Yasin. Bagi ustaz dia baca Yasin. Habis paisa, dah cemerlang tinggal. Ngaji pun tak, kuliah pun tak ikut. Tak kira soal apa nama akhirnya tak ada. Dia guna. Dia ambil dunia ni, ambil agama ni untuk guna dunia dia. Betul dia buat. Tanyalah siapa-siapa pun. Tuan-tuan. Tanya diri kita sendiri.
kita tetap mengutamakan dunia kita. Akhirat itu tak, kita letak tepi je. Kita tanya orang muda-muda lagi tu, orang muda-muda kan, tanya apa akhirat, dia tak fikir, dia fikir dunia dia. Dia fikir nak banyak hutang BT-BTN, dia fikir BGST lagi, dia fikir betul nak menikah lagi. Akhirat jangan tanya, kita ni lah tuan-tuan, kita dah pencet lah, fikir lah, tu lah kita fikir akhirat, pasal kita dah selesai semua. Masa muda dulu kita fikir, ujung alhamdulillah masa tua kita ingat. Ada orang sampai tua tu, sampai umur tua lah ni pencet macam tuan-tuan lah. Pencet macam tuan-tuan lah. Dulu bila motor ni, pergi kedai kulit tu pakai seluar jean. Dia buat apa nama ni, tolong buat apa nama ni, sheet kulit kata ni. Ni orang tua ni nak mati dah, belum ikut tu lagi. Tuan, alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi peluang kita ke awal, jadilah. Daripada ni, umur tua ni, semayang apa tak fikir, amal ibadat ni nak mati tak fikir, duduk kira motor ni. Motor dia nak buat bagi orang, nak buat kulit sheet tu kulit. Nak buat tayar kita, motor benda 60 buat tayar kita, bukan tayar. Dia kata, saya cerita ni benda betul. Kata nanti kau akan jumpa atau mana, saya tak tahu. Ada seorang kawan saya beritahu. Dia kata ada orang main tepah ke dia. Dia buat benda tu 60 tu, dia buat tayar kita. Tu dia. Aku nak ni pun dengar. Dia buat tayar kereta, nak jalan dia. Dah 60 tu dia kata gila punya orang ni. Kawan dia beritahu. Dia buat benda boleh. Bukan orang muda. Tayar itu. Esok kita boleh tengok kereta perotor tu dia pukul tayar motor. Tayar handui ya. Tayar sotong orang ni. Tanya orang muda tahu lah tayar sotong tu apa. Tayar sotong tu sama lepak dengan kong ya. Sama lepak tu tayar sotong. Tak ada, kita semua fikir dalam dunia kita. Ya. Tak ada pasal akhirat. Baik. Dan siksa api neraka itu lebih pedih daripada mudarat kesakitan yang disebabkan air sejuk itu. Dan kita kena fikir bahawasanya siksa api neraka itu lebih pedih daripada kesakitan yang kita alami akibat daripada penyakit yang kita hidapi. Kesakitan yang kita alami dalam dunia daripada penyakit yang kita hadapi disebabkan kita tidak pandang itu sikit berbanding dengan siksa Allah Ta'ala pada hari akhirat. Yang mana siksa Allah Ta'ala pada hari akhirat ni api nerakanya 70 kali ganda kekuatannya daripada api dunia. Lepas tu kita boleh tahan dengan had-had dalam dunia kita tahan. Allah Ta'ala buat kita ni bagi boleh tahan dia dengan api dunia supaya kita rasa sakit. Allah Ta'ala dia akan buat tubuh badan kita esok di akhirat esok ni tak sama lah. Fizikal kita dalam dunia dia boleh tahan api akhirat. Tahan tu untuk bagi sakit, bukan nak bagi ni nak bagi sakit. Dia akan hangui, dia buat balik, hangui buat balik, bagi rasa sakit 70 kali ganda. Sebagaimana Allah Ta'ala dia bagi nikmat ahli syurga tu 70 kali ganda. Macam itulah Allah Ta'ala bagi siksaan ahli neraka tu 70 kali ganda daripada siksaan dunia, 70 kali ganda daripada api dunia. Sebagaimana ahli syurga Allah Ta'ala bagi 70 nikmat, 70 kekuatan nikmat daripada nikmat hadiah dia rasa dalam dunia. Kalau hari akhirat esok ni, kalau kita pergi hari akhirat esok, kita tengok isteri kita dalam akhirat, dalam syurga, dalam syurga. Dalam syurga tu 70 lebih cantik daripada dalam dunia, 70 kali ganda dia. Kita pula tengok
tengok suami kita 70 kali ganda cantik daripada dalam dunia. Kemudian hari ini, hari esok tu tambah 70. Hari esok semakin bertambah, semakin tambah. Kita terpukul tengok isteri kita dalam surga. Dia bertambah. Kita pula isteri terpukul tengok suami kita ni hari ni, esok pun cantik lagi. Tuan-tuan, hal yang dunia ni, dia pun cantik, dia kata, dia pun teruk, dia pun merasa, dia pun redha. Kita tengok isteri kita 20 tahun, 40 tahun lepas lah tengok. Kita pula tengok suami kita, elok lah. Tak ada apa lah. Tak dapat. Dalam syurga dah. Hari ni dia tengok elok dah. Daripada dalam dunia, esok dia tengok lagi elok. Dia tak cemuri. Dia tak cemuri. Dia duduk dalam syurga lama-lama tak cemuri. Dia dah duduk lama-lama tak cemuri. Sebab nikmat dia berubah-ubah. Hari ni hal besar pula lagi elok. Hal tulat pula lagi elok. Bulan depan, minggu depan lagi cantik. Lagi cantik sebelum-sebelum. Oh, seronok. Akhirat ni seronok. Akhirat ni, syurga ni tempat nikmat. Dia kata tempat nikmat, semua nikmat. Tak ada satu pun tak ada nikmat. Seronok saja. Dia bagi masa nikmat 24 jam. Tak ada masa apa. Baik. Tapi kena ingat bahawa neraka ni tempat azab. Bila tempat azab ni tak ada rehat. Setiap masa azab. Dan azab bertambah. Dia tak kurang. Itu dia kena bagi kita fikir. Dan siksa api neraka itu lebih pedih daripada mudarat kesakitan yang disebabkan air sejuk itu. Dan menetapkan ia di dalam hatinya akan bahawasanya apabila sukar atasnya meninggalkan kesedapan dan keinginan pada masa yang sedikit dan masa yang singkat, maka betapa tiada sukar atasnya menanggung akan siksa api neraka dan juga akan lupa nikmat syurga. Dia kena fikir dalam hatinya. Kalau dia sukar meninggalkan kenikmatan dan keinginan maksiat yang dilakukan di dalam dunia ini, maka tidakkah dia rasa tidakkah dia sanggup untuk menghadapi siksaan api neraka pada hari akhirat, dan tidakkah dia rasa sanggup untuk tertinggal ataupun tidak mendapat nikmat syurga di hari akhirat. Kalau dia rasa sanggup, itu tak apa. Di hari akhirat buat, teruskan maksiat. Kalau rasa dia tak sanggup untuk menanggung siksaan api neraka di hari akhirat dan tak sanggup untuk terlepas nikmat syurga, jangan buat dalam dunia. Tinggalkan maksiat, bertaubat kepada Allah. Itu perkara yang buruk. Baik. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, yang ketiganya, menangguh ia akan taubat itu sehari lepas sehari. Ya, yang ketiga, antara sebab-sebab seseorang itu meneruskan kegiatan maksiatnya dan tidak mahu bertaubat kepada Allah kerana dia sikap seseorang itu menangguhkan taubat sehari lepas sehari, sehinggalah sampailah satu masa dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, jadi saya rasa cukup sepada itu dulu pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada malam esok. Kita berhenti pada perkara yang ketiga ini. Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ahsin khidamana ajma'in wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun.